Hari ini genap seminggu masa yang saya berikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap saya melalui saman mahkamah. Sekiranya betul dakwaan saya bahawa kos keseluruhan MRT bagi 150 km itu melebihi 100 bilion yang saya dakwa selama itu, sekiranya itu adalah satu fitnah seperti yang disebarkan oleh TV, oleh surat khabar, oleh menteri, saya minggu lepas bagi masa 1 minggu kepada Datuk Seri Najib untuk saman saya. Dah seminggu, hari ini hari Selasa juga dia tak saman. Sejak pengumuman penjimatan 2 bilion semasa melancarkan fasa 1 MRT 1 dari Sungai Buloh ke Semantan pada 15 Disember 2016 yang lalu, Datuk Seri Najib sehingga ke hari ini tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenainya. Sebaliknya, isu mengenai kos sebenar MRT ini, sebarang yang timbul diserahkan sama ada kepada Datuk Abdul Rahman Dahlan, yang saya tengok selepas satu kenyataan terus diam juga, yang nampaknya serahkan pula kerja itu kepada satu pasukan komunikasi strategi BN yang tidak bernama. Dia main tai chi sekarang. Daripada Datuk Seri Najib dia tak jawab. Lepas tu saya tengok satu kenyataan daripada Rahman Dahlan. Lepas tu Rahman Dahlan pun tak jawab. Kalau ada apa kenyataan pun dikeluarkan oleh satu pasukan hantu yang diberi nama pasukan komunikasi strategi. Saya tak tahu siapa berada belakang tu. Kok ada dekat sini tak tahu lah kot. Tugas untuk mempertahankan Datuk Seri Najib setelah dia mengalami satu kesipuan yang besar. This is selepas cerita Tun Mahathir tak dapat kursi, ada satu perkataan baru kesipuan, iaitu embarrassment. Datuk Seri Najib pun was embarrassed bila dia mengumumkan 2 bilion. Jadi selepas itu tugas mempertahankan dia turut diserahkan kepada tentera maya ataupun cyber trooper BN di bawah kawalan jasa. Yang itu saya akan sentuh kemudian. Dan yang terbaru saya tengok semalam, dia tai chi lagi. Ada orang baru pula. Dia masuk reserve player lagi ni. Lepas satu-satu masuk reserve player. Menteri Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar pula, Datuk Seri Ismail Sabri, yang cuba mengheret pimpinan lain dari Pakatan Harapan. Dia buat kenyataan, dia kata, kenapa hanya Rafizi seorang je yang cerita pasal MRT? Adakah Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga bersetuju dengan apa yang saya cakap? Yalah, kami pilih isu lah. Kalau bab pukul mengenai harga ni memang kerja saya. This is my brief. So, yalah saya buat. Kamu pergi jaga marah lah, kan? Yang dia sibuk-sibuk nak jadi backup Najib ni kenapa? Dia akhirnya setakat ini dia tai chi daripada seorang kepada seorang, dan dengan yang terbaru Datuk Seri Ismail Sabri ni nampak sangat dia mahu mengalihkan fokus dari perkara yang paling pokok yang saya tanya secara konsisten, yang Datuk Seri Najib tidak boleh jawab daripada hari pertama, iaitu sebenarnya berapa kos keseluruhan MRT yang 150 km ini. Sebab masa dia lancar tahun 2010, dia umum kos dia 40 bilion. Saya tanya yang itulah. Kamu umum dulu 40 bilion, sekarang baru 50 km siap, harga dah 21 bilion. Kemudian yang kamu umum satu lagi, MRT 2 daripada Sungai Buloh ke Serdang ke Putrajaya, kamu umum 32 bilion. Dah 53 bilion. Dulu kamu umum 150 km, 3 MRT, 40 bilion. Dan kalau ikut kenyataan yang dibuat oleh MRT Corporation sendiri, kos untuk line terakhir MRT 3 bawah tanah sepanjang 50 km semua bawah tanah, sekurang-kurangnya 50 bilion, saya kira lebih kurang 70 bilion. Jadi sebab itu saya kata memang lebih 100 bilion, malah pada jangkaan saya 124 bilion paling kurang. Oleh kerana Datuk Seri Najib tak jawab pasal yang itu, akhirnya pada 24 Disember 2016, kerajaan melalui MRT Corporation telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kos 40 bilion yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib dalam tahun 2010 itu sudah tidak relevan. Seronok-seronok dia umum, masuk belanjawan, masuk dokumen rasmi, kemudian masuk pilihan raya pakai nilai itu. Kemudian dia kata, oh minta maaf lah, yang Najib umum tu sebenarnya tak relevan.
Ini Perdana Menteri umum. Bukan Jamal. Kalau Jamal umum tak relevan, saya faham. Ini Perdana Menteri umum 40 bilion masuk dalam belanjawan, masuk dalam Economic Transformation Program. Kamu kata tak relevan. Jadi sebab itu, dengan kenyataan itu, maknanya secara tidak langsung kerajaan melalui MRT Corporation mengesahkan hujah saya bahawa kos keseluruhan MRT sepanjang 150 km itu sebenarnya melebihi 100 bilion.